Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai bentuk nikmat yang zahir dan juga yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu, sama ada nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, sentiasa dikurniakan kepada kita semua ini. Kuliah Masjid Yuniza pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat sebagai sambungan dari kalam hikmat yang lalu, yaitu kalam hikmat yang ke 216. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta' kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka kadzalika la yuhibbu al-qalb al-mushtarak. Al-amal al-mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbul mushtaraku la yuqbilu alaihi. Maksudnya, sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah. Dan hati yang bersekutu, yakni tidak menghadap kepadanya, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan suatu penyakit yang dinamakan sebagai syirik. Syirik maksudnya perkongsian. Apabila Allah Ta'ala itu dikongsikan dengan yang lain, maka itu berarti kesyirikan. Dan ini adalah dosa yang paling besar yang akan membatalkan keimanan seseorang itu, kalau ada syirik lah. Jadi
syirik ini adalah dosa yang paling berat, yang paling besar sekali, yang mana dia boleh merosakkan dan membatalkan iman. Apabila seseorang itu dalam keyakinannya itu meyakini ada sesuatu perkongsian antara Allah Ta'ala dengan yang lain lagi, pada keyakinan hatinya. Jadi kalau syirik itu merupakan suatu keyakinan, maka dia akan merosakkan i'tiqad, membatalkan iman. Tapi sekiranya syirik itu berlaku pada amal, dia bukan pada i'tiqad tapi pada amalannya, iaitu pada tujuan amal, qasad amal dia tu, iaitu amalan-amalan yang dilakukan itu um, ada perkongsiannya di antara Allah dengan yang lain lagi. Maka yang kita sebut sebagai riak lah. Jadi berlaku perkongsian pada amalan tu. Bukan dia beribadah. Kalau dia beribadah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, syirik dalam peribadatan itu juga membawa kepada rosaknya iman. Jadi jangan disalahfahami, yang dimaksudkan syirik pada amal di sini ni bukan bererti syirik dalam erti kata keyakinan. Keyakinan yang membawa kepada manusia meyakini ada perkongsian antara Allah Ta'ala dengan yang lain lagi. Dari segi keyakinan-keyakinan keimanannya. Demikian juga dari segi peribadatannya. Seperti dia meyakini ibadah ini perlu dihadapkan, perlu dilakukan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala juga. Jadi apa sekali bentuk ni, bentuk syirik dalam bentuk yang tadi itu boleh merosakkan iman. Adapun yang dibicarakan dalam kalam hikmat ini, yang dikatakan sebagai syirik dalam amal itu, bukan bererti dia ada satu keyakinan bahawa amalan itu dilakukan kepada yang lain dari Allah. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan pada syirik amalan ni, iaitu syirik dari segi qasad dia tu. Ada tujuan. Selain daripada dilakukan kerana Allah, maka nak dipertontonkan juga kepada yang lain. Itu juga dinamakan syirik, syirik pada amalan. Jadi saya jelaskan ini dibimbangi takut ada orang keliru dalam persoalan syirik yang boleh membatalkan iman tadi tu. Apa yang dibicarakan di sini syirik pada amal tadi tu, iaitu pada qasad dia tu. Yang mana selain daripada dia lakukan amalan itu kerana Allah Ta'ala, tapi ada juga tujuan-tujuan untuk diperlihatkan kepada orang. Kalau dia ada qasad hati dia tu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lain, itu memang batal iman dia. Ini bukan itu. Sekarang dia qasad beribadah dan keyakinan hatinya hanya kepada Allah. Tapi dalam melaksanakannya tu, dia laksanakan kerana Allah, tapi dalam masa yang sama terselit tujuan-tujuan untuk diperlihatkan. Diperlihatkan kepada yang lain. Maka itu dinamakan sebagai syirik khafi atau disebut sebagai riya. Sebab itu dalam hadis Nabi menjelaskan kepada kita supaya berhati-hati. Iyyaka wa syirkal asghar. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah terhadap syirik kecil. Jadi syirik kecil ni yang dijelaskan di dalam riwayat ini adalah riya itu. Jadi kenapa riya ini dinamakan sebagai syirik kecil? Atas nama syirik juga. Jadi kembali kepada makna lughawi dia tu. Syirik di sini dari segi bahasa dia tu, iaitu syirik di sini dengan makna perkongsian. Kalau perkongsian ini dalam keyakinan, dalam peribadatan memang membatalkan iman. Tapi sekarang bukan dari jenis tu. Sekarang jenisnya perkongsiannya dalam keyakinannya tetap kepada Allah. Ibadahnya juga tetap ditujukan kepada Allah. Tapi nak diperlihatkan kepada yang lain, kepada makhluk dan sebagainya. Itu juga ada makna perkongsian. Cuma perkongsian ini tidaklah membawa kepada terbatalnya iman. Tapi rosak amalan tu. Kerana riak ni dinamakan juga sebagai syirik kerana ada makna perkongsian tadi tu. Cuma tinggal lagi perkongsian dalam bentuk yang lain sikit, iaitu dia nak pertontonkan, nak perlihatkan amalannya kepada orang lain dengan harapan supaya orang tahu amalan dia, kebaikan dia, lalu dia mendapat kedudukan pada pandangan orang. Orang akan pandang
Dia menginginkan itu supaya orang pandang dia ni sebagai orang yang berbuat ibadah, suka buat ibadah, orang yang banyak kelebihan dan sebagainya. Jadi dipertontonkan kebaikannya itu dengan harapan supaya orang ada tanggapan itu terhadapnya. Sekalipun tak ada orang yang beranggapan seperti itu pada dia. Tapi dengan niat dia itu sudah menjadi amalan dia itu sebagai amalan yang dinamakan sebagai riak. Sudah ada makna syirik khafinya tu. Sekalipun tak ada seorang pun, dia mengharapkan supaya ni disanjung, dipuji dengan ibadah dan kebaikan yang dia buat. Tapi seorang hamba pun tak ada puji dia. Bahkan duk cela dia pula. Sekalipun orang cela, orang puji, terbalik daripada kehendak dia, dia tetap dikira sebagai syirik apa ni, sudah tercemar dengan syirik khafi kerana atas tujuan dia tadi. Dia ada niat untuk tujuan itu. Jadi inilah yang dibicarakan di sini. Maka kata Syekh bin Atta, sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka amalan yang ada perkongsian padanya, yang ini ditujukan kerana Allah, sama-sama ada nak diperlihatkan kepada yang lain. Bukan dia beribadah kepada makhluk, tidak. Tapi dia nak memperlihatkan. Nak memperlihatkan kepada yang lain. Apa yang kita sebut ini sebagai riak lah. Itu ada makna perkongsiannya. Jadi perkongsian jenis ni, ini membatalkan pahala amalan dia tu. Amalan dia tu dari segi syarak, bila cukup syarat hukum fiqhnya, sah dari segi syaraknya. Tapi dari segi hukum tasawuf, dia batal. Sudah dibincangkan dulu tentang tahap-tahap kerosakan akibat daripada amalan riak ni. Kerana riak ni pun banyak status dia juga sudah dijelaskan oleh ulama'. Apakah semua riak itu boleh membatalkan keseluruhan atau sebahagiannya sudah dijelaskan. Kesimpulan mudahnya, riak ini sekiranya menjadi tujuan utama, penggerak utama kepada amalannya itu, dia akan membatalkan keseluruhan. Tapi sekiranya tujuan itu adalah sebahagian kecil, peratusannya kecil, amalan itu masih diterima, tapi dari segi nilaian, dari segi ganjaran pahala yang akan diberikan Allah itu akan berkurangan menurut kadar keikhlasan dia itu. Itu dari satu segi ada ulama' beri dhabit macam tu. Ada juga yang mengatakan mana usul, mana furuk. Mana asal tujuan, mana tujuan cabang dia tu. Kalau asal tujuannya itu adalah kerana Allah Ta'ala, tapi tengah tu ada furuk, ada cabang dia itu, ada tujuan riak, maka yang itu masih diterima. Jadi berbagai-bagai dhabit lah yang dijelaskan oleh ulama' dalam menilai amalan-amalan yang bercampur dengan riak ni. Jadi pokok pakar malah tu jadi rosak. Kalau dah rosak serma pun, dia akan rosak sebahagian pahala-pahalanya. Adapun dari segi sahnya, kalau dicukup syarat-syarat hukum fiqahnya, sahlah amalan tu. Tapi penerimaan Allah Ta'ala, penilaian ganjaran, itu akan jadi terhalang, akan jadi rosak dengan penyakit-penyakit seperti ini. Jadi kata Syekh Ibn Atta, apa yang nak dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta bukan yang itu. Itu adalah sebagai salah satu daripada suatu asas yang nak dibicarakan. Ada hal lain yang Syekh nak beritahu di sebalik kalam hikmat ini. Cuma di mukadimahnya macam tu. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka kepada amalan yang ada perkongsian ini, ada niat perkongsian ini, maka demikian juga. Inilah yang nak disampaikan oleh Syekh. Maka demikian juga Allah Ta'ala tidak suka hati yang ada perkongsian. Ini aspek tasawuf. Hak tadi pun aspek tasawuf dah tu. Kalau hak pertama tadi tu, iaitu dalam keyakinan dan etikadnya, ada perkongsian dalam keyakinan ketuhanannya, dalam peribadatannya itu bahagian ilmu usuluddin, ilmu akidah itu. Jadi kalau rosak situ, rosak akidah dia, rosak iman dia. Sekarang ada perkongsian dalam tujuan amal dia tu. Ada unsur-unsur riak dan sebagainya, maka ini cabang, ini adalah sudut pandangan ahli tasawuf. Sudut pandang tasawuf, maka riak ni boleh mendatangkan penyakit beramal, merosakkan amalan. Tapi yang sekarang ni, ini juga cabang yang lebih halus lagi, yang lebih detail sikit lagi berkait dengan dan juga cabang-cabang tasawuf. Iaitu kata Syekh Ibn Atta, demikian juga Allah Ta'ala tidak suka hati yang ada perkongsian. Bukan amalan hati tu, gerak lubuk hati tu, tumpuan hati, ingatan hati. Ini melibatkan aspek dalaman manusia lah. Amalan tadi aspek luaran sikit, tapi termasuk dalam aspek tasawuf juga. Hati yang ada perkongsian. Baik, kata Syekh, amal yang ada perkongsian, yakni yang ada niat-niat yang lain, niat riak dan sebagainya, maka natijahnya apa? La yaqbalu. Allah Ta'ala tidak terima amalan tu.
Tidak terima dengan arti tidak dinilai, tidak diganjari, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu implikasi kesan daripada amalan yang ada perkongsian. Baik, kalau hati yang ada perkongsian pula ni macam mana? Baik, iaitu hati yang ada perkongsian ini, wal qalbul mushtaraku tu kata Syekh, la yuqbilu alaih. Hati yang ada perkongsian ini tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tumpuan hatinya ini akan terarah ke lain. Baik, apa artinya? Baik, sekarang kita nak jelaskan dulu apa arti hati yang ada perkongsian. Baik, sekarang hati yang ada perkongsian ini dia melibatkan zauq, melibatkan rasa, bukan melibatkan i'tiqad. I'tiqad itu tasdik itu merupakan pegangan hati. Sekarang ni perasaan hati. Dua benda yang berbeza. Dua-dua ni merupakan aspek dalaman. Akidah, aspek dalaman manusia. Tasawuf, sebahagian besarnya menjurus kepada aspek dalaman manusia juga. Dua bahagian ni bahagian dalam belaka ni. Fiqh je pergi tentang bahagian luar. Bahagian zahir. Baik, sekarang yang dikatakan sebagai hati yang ada perkongsian ini dari sudut tasawufnya, bukan dari sudut akidahnya, dari sudut tasawufnya itu, iaitu hati yang ada tautan, pandangan, tilikan, kecenderungan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Hati banyak paut ke lain. Sekarang sebagai contoh macam ni. Kita dalam meyakini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dalam contohnya dalam urusan kehidupan dan kematian lah. Iktikad kita, keyakinan kita jelas bahawa yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian tasdik, bahagian akidah kita. Dan kita tahu secara hukum sebab musababnya, setiap kematian itu walidnya ada kaitan dengan sebab-sebab dia. Dari segi zahirnya ada kaitan. Sebab dia sakit ke, lemah jantung ke, COVID ke apa ke, tak kira lah. Ada sebab musabab dia tu. Ada kaitan dengan sebab musabab dia. Jadi sekarang, hati manusia ini dalam pandangan tauhidnya hanya Allah menghidup dan mematikan dalam keyakinan tauhid. Sekarang yang itu tidak berubah, kekal di dalam tasdik hatinya. Tapi perasaan hatinya, tilikan tumpuan hatinya, kecenderungan hatinya, mungkin dia lari sikit. Lagi tautan hati dia tu. Adapun asal keyakinan tasdik itu kekal dengan yang asal tadi tu. Tapi pautan hati itu dia terik ke arah banyak menilik kepada sebab musabab. Sehingga dia akan mencorokkan sikap kita, dia akan mencorokkan tingkah laku kita, dia akan mencorokkan watak kita. Itu kesan dia bila perasaan ni timbul, kesamaran ni, bila hati kita banyak berpaut pada sebab musabab itu bukan berarti kita rosak dari segi akidah kita, tidak. Tapi kelakuan kerohanian kita tu jadi tercemar, menyebabkan hati kita ni tidak kukuh keimanan, menyebabkan hati kita ni banyak akan dihinggapi penyakit-penyakit yang mazmumah, kesang daripada tautan hati, pautan hati yang agak kuat kepada asbab dan makhluk dan sebagainya ni, paut situ. Dalam keyakinan tetap Allah Tuhan yang sebenarnya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Itu aspek akidah. Sekarang aspek zauqnya, dari segi perasaannya banyak paut. Dalam akih tadi tu, dalam keyakinan kita meyakini Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Tapi dalam perasaan kita, banyak terpengaruh, banyak terkait dengan sebab musabab. Sehingga apabila kita kadang-kadang bila tak ada sebab musabab tu, kita akan dihinggapi dengan kebimbangan yang berat. Itu kesan dia. Kebimbangan yang berat, rasa terganggu, bimbang bila tak ada sebab musabab ni. Tak ada. Apa ni contohnya tentang sebab-sebab kematian lah. Sebab-sebab kematian contoh ataupun sebab-sebab kesihatan. Sebab mati itu macam-macam. Sekarang ni bila ada sebab musabab tu banyak. Sebab musabab kematian tu ada. Kita akan menjadi cemah, bimbang, ketakutan yang berlebihan. Tapi dalam keyakinan kita tetap ada keyakinan Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Kalau tak ada izin dia, tidak dengan kehendak dia, tak akan mati ke mana-mana pun. Itu ada dalam keyakinan. Tapi dalam perasaan kita, bila ada sebab-sebab kematian ni, kita akan terganggu dengan kebimbangan. Perasaan itu dan ini macam-macam. Itu nak beritahu aspek tasawufnya. Jadi sekarang yang dikatakan syirik di sini bukan pada i'tiqad tasdiknya, tapi pada perasaan zuk hatinya itu. Ada aspek-aspek perkongsian yang ni banyak berpaut kepada sebab musabab ni. Baik, itu yang dimaksudkan di sini. Baik,
Apa implikasi dia? Kalau ada aspek-aspek perkongsian ini dalam amalan tadi tu, ada aspek syirik dan sebagainya, yakni riak, maka dia akan membatalkan pahala amalan tu. Maka kalau aspek perkongsian syirik ini ada dalam hati dan zuk perasaan dia, kesan dia apa? Dia tidak dapat menghadapkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Apa artinya? Sebenarnya, menghadapkan hati kepada Allah, iqbal ala Allah tadi tu, dalam istilah Arabnya, al-iqbal ala Allah tu, menghadapkan hati kepada Allah, itulah kekunci kepada tasawuf. Kunci kepada tasawuf duduk situ. Segala maqamat, maqam-maqam tasawuf dan ehwannya duduk situ. Sejauh mana hati dapat menghadapkan dirinya kepada Allah. Menghadapkan. Sehingga bila hati dapat menghadapkan dirinya kepada Allah, dia akan menyelami banyak rahsia tasawuf. Sebab itu, kunci penyakit hati, kita nak tahu kunci penyakit hati duduk kat mana? Yang kita baca kitab tasawuf macam-macam lah. Sifat mazmumah lah, dunia lah, makhluk lah, macam-macam. Tapi kunci dia saja. Kunci penyakit hati manusia ni, iaitu hubbud dunia. Seperti yang disebut dalam riwayat, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Gila dunia ni, gila perasaan. Gila disebut gila ni perasaan. Hati yang berkecamuk. Hati yang penuh dengan tarikan. Yang kuat dengan tarikan ke arah keduniaan. Bukan dunia itu sendiri. Bukan benda itu sendiri. Masalahnya bukan masalah benda. Bukan masalah dunia benda ni. Tapi masalah bagaimana dunia benda ini bertopok dalam kita ni. Dia menarik hati kita. Itulah yang disebut hubbud dunia. Itulah kunci besar kepada penyakit hati. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Baik, apa itu hubbu dunia? Hubbu ni tarikan, cenderung hati kepada dunia. Dia tertarik hati, terpaut hati dengan keduniaan. Sehingga menarik perhatian kita, tumpuan kita, perasaan kita ke arah keduniaan, ke arah makhluk, ke arah sebab musabab. Bila hati kita banyak tarik situ, maka sudah tentu pandangan kita kepada Allah, kepada sifat-sifat kesempurnaannya itu akan jadi kurang. Akan jadi kurang bila hati kita banyak berpaut pada sebab musabab, sebab kepada kejayaan. Sebab musababnya macam-macam. Orang berjaya dalam satu perkara ni berhasil. Orang berjaya dalam perniagaan, dalam bisnes, berjaya dalam pendidikan dan sebagainya. Sebab dia macam-macam. Kalau hati dia banyak berpaut pada sebab musabab tu, dia akan tertarik ke situ tu, maka pandangan hati dia kepada Allah Ta'ala yang mentakdirkan kejayaan bagi dia tu akan jadi tawar sikit situ, akan jadi lemah dengan sendirinya. Hati banyak paut situ tu, ditarik. Ini ehwal jiwa manusia. Jadi dari sini akan timbul bila hati hubud dunia tadi tu, hati yang terpaut, tertarik kepada hal kedunia yang berlebihan sehingga tertumpu penuh perhatian ke dia, ke dunia, hal-hal kedunia belaka. Dari situlah akan timbul segala macam penyakit hati dengan ghaflahnya. Kita yang jadi banyak ghaflah dalam semayang kita kerana diterik ke situlah. Terik ingatan tu. Ingat ke benda ni, ingat ke benda ni. Terik banyak situ tu. Terikat kuat dengan benda tu. Jadi dah nak kerak masa semayang kita, dia mari juga. Dia terik juga kita. Sebab tu nak kerak tu kena ada manhaj dia. Nak putuskan ikatan tu supaya dalam semayang jangan sampai dia mengganggu. Dapat kita tumpukan, hadapkan sepenuhnya kepada Allah. Ni kita kadang-kadang dak-dak gitu. Dak-dak nak kawal. Dah nak kawal. Takbir je, je terik selalu. Hilang selalu. Pergi ke mana-mana. Dah nak kawal kita. Sebab apa? Itu tarikan yang kuat. Kadang-kadang timbul tarikan. Bila tarikan ke arah keduniaan, ia akan timbul sifat macam-macam. Dia akan memalingkan pandangan kita daripada sifat-sifat ketuhanan Allah. Memalingkan kita sehingga kita lupalah kepada kudrat Allah, lupalah ke kehendak Allah, lupalah ke dunia Allah kerana duk pandang kepada dunia sebab musabab dan sebagainya. Itu fenomena hijab. Kemudian daripada tertarik kepada dunia timbul sifat-sifat mazmumah, keinginan yang kuat terhadap dunia, timbul tamuk. Bila timbul tamuk, timbul takabur. Bila timbul takabur, kait dengan orang pula, timbul hasad, timbul deki, timbul, lepas tu kait lagi, timbul permusuhan, timbul kebencian. Lepas tu timbul tindakan pula, tindakan duk puduh ke orang, duk buat hal-hal yang bukan-bukan, tindakan, ya kait lagi. Pucanya, awalnya mari situ. Hubbud dunia, benarlah apa yang disabdakan itu. Dan itulah kekunci besar. Jadi,
Itulah yang menjadikan hati manusia hilang kesucian, sofaknya itu. Hilang kesufian dia itu. Kemunian dia itu. Kerana tarikan-tarikan itu. Maka tasawuf tujuannya nak terik semula hati itu. Daripada menghadap kepada dunia supaya menghadap kepada Allah. Supaya tertumpu memandang kepada Allah, terikat dengannya, terpaut dengannya. Sehingga dapat melihat rahsia-rahsia kesempurnaan sifatnya, keindahan-keindahan sifatnya itu, sehingga hati manusia terpaut dengannya dan berpaut kepada dia. Selalu ingat kepadanya. Menyerah ataupun tertaut hati kita kepadanya. Maka disitulah kesembuhan hati. Dan itulah kunci tasawuf. Sebab tu kata Syekh Ahmad Zarruq, dalam Qawaidut Tasawuf dia kata, aku telah meneliti, para ulama telah memberikan definisi takrifan terhadap tasawuf ni lebih daripada 2,000 takrifan. Banyaklah. Dan takrifan-takrifan itu bukan salah. Betul belaka. Tapi menyentuh aspek-aspek yang tertentu. Dari sudut ni, dari sudut ni, dari sudut yang berbagai-bagai. Tapi kata Syekh Ahmad Zarruq, kesimpulan daripada definisi takrifan yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf tu tepat balik dia kepada satu ungkapan ataupun beberapa kalimat yang membentuk satu rangkaian ungkapan lah, kata Syekh Ahmad Zarruq, iaitu sidqu tawajjuhil qalbi ilallah. Benarnya tertumpu hati, terpaut, terpandang, terpaut hati kepada Allah, menghadap hati kepada Allah, yang disebut sebagai istilah tawajuh. Tawajuh ni hati mula teringat ke dia, nampak kebenaran ketuhanannya. Mula bila macam kita kok lah. Bila hati kita tengok kepada satu benda dan dapat melihat rahsia-rahsia keindahannya, tertariklah ke dia. Terpautlah ke dia. Masalahnya hati kita tak tengok ke situ, duk tengok ke lain. Jadi tasawuf nak memalingkan pandangan, nak balikkan pandangan kita ni supaya memandang kepada Allah. Dan pandangan kita itu dengan pandangan yang melihat sampai tahap bukan saja membetulkan hala pandangan itu dulu, tapi menajamkan pandangan itu sehingga dapat melihat rahsia ketuhanan Allah, sehingga hati terpaut ke dia, bergantung ke dia, serah bulat ke dia, berserah kepada dia, mengharap kepada dia, mengabdikan dia bulat sepenuh kepadanya setelah melihat kebenaran ketuhanannya itu. Itu fenomena gerak jiwa. Jadi berpindahnya pautan hati daripada dunia kepada Allah, itu dipanggil jazbah. Tertarik hati. Dan alat yang penting untuk menarik pandangan hati ini kepada Allah Ta'ala ni zikir. Zikir dan muraqabah. Itu sudah diputuskan oleh alim ulama, oleh ulama-ulama. Itulah alat yang paling berkesan untuk tujuan itu. Kalau ada orang yang tak setuju dengan kenyataan ni, dia rekalah cara dia sendiri. Kau andalah. Cuma saya nak beritahu, itu yang dinyatakan oleh ulama-ulama besar ahli tasawuf. Dan saya nak sebut satu yang mewakili mereka ni, Kalam Al-Qushairi. Apa dia kata? Zikru ruknun qawiyun fi tariqil haq. Ini dia dianggap sebagai wakil lah daripada kalam-kalam ulama tasawuf ni dalam perkara ni. Kesimpulan mereka kata, yang diungkapkan oleh Imam Qushairi, zikru ruknun qawiyun fi tariqil haq bal huwal umdah. Zikir ini adalah tiang, tunjang, rukun asas yang paling penting sekali dalam perjalanan manusia untuk mendekati Allah, mencari kebenaran, mencari kebenaran Allah, mendekati Allah, mendapat keredaannya, dan ungkapan-ungkapan lain lagi lah yang semakna dengannya. Bal huwal umdah, kata Uqshairi. Bahkan dia adalah merupakan tiang seri. Jadi sebab itu kalau orang tak mengaji ilmu tasawuf dan tarekat ni, dia akan pandang zikir itu sebagai amalan sunat lah. Dan dia tak berapa suka ke amalan tu lah. Bahkan dia akan suka larang orang mengamalkannya kerana anggap itu amalan-amalan yang bukan asasi, kerana pada menurut pandangan dia tu ada benda lain lagi yang jadi asasi. Itu sudut pandang dia. Siapa yang nak pandang macam tu, loh lah. Nak pandang macam tu, loh lah. Tapi sudut pandang tasawuf, dia melihat zikir bukan sekadar itu. Dia adalah asas untuk membaiki hati itu. Nak buang sifat-sifat buruk dia dan menghadapkan hati kepada Allah. Dan sifat-sifat buruk manusia ni tak terbuang kalau dia tidak diproses dengan betul. Tak dihadapkan dengan betul kepada Allah. Selagi dia terpaut kuat dengan benda-benda dunia tadi tu, selagi itu ia akan banyak timbul mazmumah dalam hati. Maka nak palingkan hati itu sehingga hati manusia ni tidak terpaut lagi
pandangan hatinya, bukan zahirnya pandangan hati tak terpaut lagi, maka zikirlah halak yang utamanya. Sebab tu mereka melihat zikir ni sebagai suatu kewajipan pada mereka ni, bagi orang yang menempuh perjalanan awal untuk membuang sifat mazmumah dalam hati tu. Dengan amalan zikir ni, pada mereka ni zikir menjadi kewajipan. Sama juga macam ginilah. Kita ni kalau orang kita anggap nasi tu sebagai satu makanan tambahan, nak sedap, sunat je lah. Ada pilihan banyak. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, nasi tu sebagai satu yang menyambung kelangsungan hidup kita, tak ada tu mungkin kita mati, sakit dan sebagainya, pada waktu itu dia dah jadi wajib pada kita. Sama juga. Tengok sudut pandangan kat mana. Jadi orang-orang alim ulama terutama fuqaha yang memandang meletak tepi amalan zikir itu anda dia lah. Itu sudut pandangan dia. Tapi jangan dinafikan bahawa ada sudut pandangan lain dikemukakan oleh ulama tasawuf. Ini dia kena tahu. Jadi kalau kita ni seorang yang ahli ilmu, kita akan tengok sebanyak sudut lah. Jadi kata Syekh Munatak, dan hati yang ada unsur-unsur perkongsian syirik ni pada perasaannya berkecamuk dengan Allah Ta'ala Maha Kuasa, makhluk pun hatinya banyak berpaut kepada kudrat makhluk dan sebagainya. Allah Ta'ala yang menentukan itu dan ini, tapi dalam masa yang sama pandangan hatinya berkecamuk dengan sebab musababnya sebagai kaitan dengan kejadian itu, ini berkecamuk itu tu. Hati yang jenis gini ni, kata Syekh Ibn Atta, la yuqbilu alaihi, tak dapat nak menghadapkan sepenuh diri kepada Allah sehingga betul-betul nampak keesaan Allah. Dialah yang maha wujud, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha menentukan, hanya dia tak ada yang lain. Tak pergi situ, dia akan pergi situ. Kalau ada hati yang sifat mustarak tadi tu, berkecamuk dengan hal lain. Sebab apa berkecamuk tadi tu? Sebab pandangan dia tak dapat diterik lah. Kerana banyak pandang kepada hal-hal keduniaan, asbab musabab dan sebagainya. Ini nak tujuan tasawuf nak terik balik. Supaya memandang sehingga hati bila betul penghadapannya kepada Allah, dapatlah dimerasai benarnya keesaan Allah. Bahawa dialah segala-galanya. Dia bagi perasaan timbul dalam hati. Sehingga tirikan kepada sebab musabab tu akan jadi nipih. Bahkan sampai tu tak dia terbuang. Kalau terbuang tu orang panggil fana lah istilah tasawuf. Dia bukan apa istilah tasawuf. Fana. Itu salah satu daripada makna fana. Jadi rupanya fana ni bukanlah benda yang berat sangat, tinggi sangat. Kefahamannya bukan benda berat. Cuma nak capai tu taklah mudah sangat tapi taklah payah sangat. Adalah laluannya tu. Tapi kalau kita mengaji ilmu ni tak ikut saluran dia, kita letak benda ni benda yang hampir-hampir mustahil. Tak ada dah orang ni boleh makan tu itu zaman dulu ni. Ini gaya berfikir orang-orang yang tak lalu jalan dia. Pada dia benda ni macam tak ada dah lah ni. Benda-benda gitu tu. Tu makan awliya dulu zaman lain tak ada dah. Ini yang mikir macam tu tahulah ikut orang mana. Tapi saya nak kata tidaklah terlalu senang tapi tidaklah terlalu payah. Laluan tu ada. Kefahamannya tidaklah berat sangat. Cuma kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang menghurai secara detail dengan peristilahannya itu akan nampak payahlah sikit. Tapi kalau dia faham balik, dia boleh guna cara yang mudah untuk menjelaskan benda ni. Macam formula ilmu hisab jugalah matematik. Kalau tengok angka bolong, penuh, nombor tu pening kepala. Tapi kalau guru matematik yang mahir ni, kadang-kadang dia boleh buat, dia boleh beri formula mudah. Boleh perekahkan formula tu sehingga orang boleh faham dengan mudah. Ini atas kemahiran lah. Baik. Amal perbuatan. Amal perbuatan yang bersekutu ialah riak. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan sudah dijelaskan tahapan-tahapan riak ni. Ada yang tertolak keseluruhannya. Ada yang tertolak sebahagian. Dan sebagainya. Dah dijelaskan oleh ulama-ulama. Ialah riak, sum'ah. Apa tu semua? Kalau riak ni, kita nak memperlihatkan amalan kita tu, ada niat tu, nak tunjuk amalan kita. Kita buat satu ibadah, memang dasarnya itu kerana Allah lah. Ataupun tak ada dasar tu, memang sebab tu nak tunjuk. Ini riak asli lah. Riak asli ni memang tak ada pahala langsung. Tak ada ganjaran langsung, tak ada penerimaan langsung. Ini mungkin capuk itu, tengok dobit yang saya terangkan tadi lah. Tapi ada makna tu. Makna nak memperlihatkan kepada orang tujuannya apa? Supaya dia mendapat kedudukan pada pandangan orang. Sekalipun
dengan niat ini dia buat amalan tu tak ada orang seorang. Tak ada orang seorang. Itu sudah termasuk riak juga. Ataupun ada orang dia niat gitu tapi jadi lain, terbalik. Dia nak orang sanjung dia tapi orang cela dia. Sekalipun orang cela tapi menyakit dua boleh. Cela orang boleh. Menyakit amalan dia ditolak satu hal lagi. Dua-dua boleh berlaku sini. Ataupun sum'ah ni dia suka nama dia ni nama dia ni disebut-sebut orang. Dijulang-julang oleh orang. Dia ada keinginan tu. Jadi masalah riak, masalah sum'ah ni sebenarnya masalah keinginan dalaman kita. Bukan masalah kejadian. Masalah orang puji kita atas amalan soleh kita. Dalam kadang kita tak nak gitu. Orang sebut-sebut nama kita. Dalam kadang bukan itulah tujuan kita. Itu tak ada masalah. Itu kurnia Allah. Masalah sekarang, masalah niat kita tak ada keinginan tu. Itu yang buruknya. Yang nak dibuang. Yang dianggap mazmumahnya situ. Bukan atas pujian orang tu. Bukan atas sebutan orang. Jadi sum'ah ni ada keinginan supaya dia disebut-sebut. Menjadi sebutan orang, menjadi buah mulut orang dan sebagainya. Dia nak benda tu, ada keinginan tu. Dan yang dia buat-buat hati, dan yang dibuat-buat hati yang bersekutu, iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan hati yang bersekutu ni, yang dimaksudkan hati yang masih ada, masih yang kuat cinta ni dan masa mudah ni, kita sebutkan cinta ni perkataan orang muda, guna bahasa lama lah sikit, iaitu ada kecenderungan tautang hati kepada yang lain daripada Allah Ta'ala tu, kuat tu. Itu dari sudut tasawuf itu juga satu bentuk perkongsian, perkongsian yang lebih mendalam sikit lah, melibatkan hati, jiwa manusia, perasaan manusia, zauq manusia. Dan yang dibuat-buat, tadi contohnya bersekutu ialah seperti riak, sum'ah, dan yang dibuat-buat. Buat-buat ni maksudnya takalluf ni, amalan yang dia buat-buat bukan semata-mata cari redha Allah lah. Nebeng kata orang, nebeng berlebih-lebihan. Dia dekat-dekat dengan riak. Itu contoh amalan-amalan yang amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang ada unsur-unsur perkongsian. Baik. Hati yang bersekutu, hati yang ada, yang dianggap yang ada perkongsian pula, iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah. Yakni hati yang ada pautan kepada yang lain daripada Allah. Dan zauqnya, perasaannya itu banyak berpaut kepada sebab musabab, banyak berpaut kepada makhluk. Itu dianggap hati yang ada perkongsian. Jadi yang ini tidaklah membatalkan i'tikad, tapi menjadikan hati tak dapat nak menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Macam ditariklah hati kita tarik. Pada waktu kita bersolat, hati kita ditarik kuat ingat kepada pekerjaan kita tak selesai tu. Jadi tak dapatlah nak mengkhusyukkan hati kepada Allah sebab tarikan tu lebih kuat lagi. Itu maksudnya bahawa hati yang ada unsur perkongsian ni tak dapat nak menghadapkan hatinya kepada Allah. Bila hati ditarik kepada pergantungan melihat kepada sebab musabab, maka kuranglah pasrah hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab apa ditarik kepada sebab musabab tu banyak? Dan mengharap atau takut menyandar kepada lain Allah. Itu dia. Jadi hati yang bersekutu iaitu yang masih merasa cinta kepada lain Allah Ta'ala dan mengharap atau takut menyandar kepada yang lain. Yang mana hatinya ini bila pandang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka timbullah perasaan takut dan harap kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Banyak menyandar, berharap, bergantung kepada yang lain daripada Allah. Ini semua fenomena-fenomena hati yang ada unsur-unsur perkongsian, iaitu hati, zauq hati yang ada perkongsiannya. Yang mana bila penuh dengan kuat tarikan keduniaannya, pandangan kepada makhluknya, kepada bendanya, kepada sebab musababnya, maka timbullah dari segi ketakutan dan harapan, semua itu kadang berpaut dengan makhluk tadi tu. Terpaut dengan makhluk, kebimbangannya terhadap makhluk, harapan bergantungan pun kepada makhluk, perasaannya. Adapun asal keyakinannya bila ditanya, tetap dia mengatakan hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah tempat yang patut ditakuti. Itu dari segi keyakinan, tasdik yang ada dalam hati, ilmu yang dia pegang.
dan ungkapan yang boleh sebut, tapi dari segi perasaan ia lain sikit. Zuk dia tu jadi lain. Maka inilah yang dikatakan hati yang ada perkongsian. Maka kesimpulan mudahnya daripada kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni, iaitu amalan yang ada unsur perkongsian, ada unsur syirik, ada unsur riak, sum'ah, takalluf dan sebagainya ni, ataupun ada yang disebut amalan yang disebut ada apa ni, yang ada unsur perkongsian ni, dia akan merosakkan dari segi pahala amalan tu, penerimaannya tu. Adapun hati yang ada unsur perkongsian ni, maka kesan dia itu tak dapatlah nak menghadapkan hati kepada Allah. Dengan erti dalam ibadahnya itu dia tidak akan merasai kelazatan khusyuk. Dalam ibadahnya, dalam keyakinan hatinya itu tak dapat merasai kemanisan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tu, kemanisan ibadah, kemanisan keyakinan dan sebagainya. Tak dia nak rasa benda gitu tu. Punca dia kerana tadilah hati banyak diterik kepada yang lain daripada Allah. Itu maksud hati yang ada perkongsian. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-216. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-217, iaitu kata Syekh, anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam. Baik. Pertama sekali tentang anwar, nur. Apa yang dimaksudkan dengan anwar? Apa yang dimaksudkan dengan nur? Bahasa mudahnya juga, nur ini adalah hidayat lah. Hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayat ni pencerahan yang membawa kepada kefahaman, membawa kepada keyakinan dan sebagainya. Iaitu nur. Jadi Syekh Ibn Atta' menusi kalam hikmat yang ke-217 ni nak memberitahu tentang beberapa bentuk nur ini. Ada dengan nur itu, yang mana dengan nur itu seseorang itu boleh sampai kepada mengenal, pada satu tahap mengenal Allah. Boleh sampai, boleh bawa situ. Kalau kita nak pergi bandar kok, boleh pergi sampai ke sepadang bandar tu. Ada kenderaan boleh bawa kita pergi situ. Kemudian ada jenis nur pula yang bukan saja boleh mendekatkan kita kepada makrifat tu, bahkan boleh menyelami ke alam makrifat tu. Jadi kalau bandingan zahirnya, ada kenderaan boleh bawa sampai ke muka Kuala ni, boleh bawa kepada nak masuk bandar. Ada kenderaan boleh bawa kita masuk sampai ke tengah bandar tu. Itu kalau bandingan kenderaan. Jadi nur ini adalah diumpamakan seperti kenderaan bagi hati manusia. Hati manusia ni kalau tidak ada nur, dia tak dapat nak berjalan di dalam alam makrifat. Dengan arti, tanpa nur hidayah Allah Ta'ala, hati ni tak dapat menyelami alam makrifat ketuhanan. Dia nak pergi situ. Macam makhluk lah. Macam makhluk-makhluk yang tidak ada hati lah, tidak ada ruh lah. Dia tak ada makrifat-makrifat ni. Sebab itu mereka ni tak sanggup menerima amanah. Seperti yang kita baca dalam seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran mengenai Allah Ta'ala membentangkan amanah ini sehingga gunung ganang dan sebagainya tak mampu nak tanggung. Memang tak ada alat, tak ada kemampuan nak tanggung. Wahamalahal insan, tapi manusia yang menanggung amanah. Amanah apa benda tu? Jadi menurut sebahagian ahli tafsir, terutamanya penafsir sufi, bahawa amanah di situ adalah amanah makrifat. Amanah tauhid dan makrifat. Yang tidak mampu ditanggung oleh yang lain. Jadi baik. Jadi sekarang ada di antara nur-nur ini yang akan membuka kefahaman kepada manusia untuk memahami tentang hal-hal ketuhanan Allah. Tapi tak dapat menyelami, tapi dapat mendekatkan untuk faham. Nampak je lah, faham. Tapi mencapai mungkin tak. Macam kalau kita lah, bandingannya, ada orang ni, kita pergi kadang-kadang, pergi ke tekak orang jual durian tu. Boleh tengok, boleh bau lebih kurang. Tapi tak nak rasa. Rasa tak ada lagi. Tapi nampak acang, oh gini durian. Boleh tengok, boleh nampak, boleh ada kefahaman.
Ada sebahagian daripada dekat dah. Kata orang dekat. Bila nampak ni dekat lah kiranya. Tapi tinggal lagi tak boleh nak sentuh, tak boleh nak kecak, tak boleh nak rasa lagi. Tapi kalau sampai tahap yang kedua, boleh ni, boleh sentuh, boleh kecak, boleh rasa tahu. Maka dalam dunia makrifat pun seperti itu juga. Jadi dalam dunia makrifat ada nur yang bawa manusia dapat memahami al-fahm, faham tentang ketuhanan Allah nampak. Tapi tak nyelang situ. Kalau kita juga pergi pantai, nampak laut. Tapi tak boleh nyelang lagi. Maka ada nur selanjutnya itu akan menjadikan kita dapat mengecapi, menyelami rahsia makrifat itu. Kalau sampai ke laut kok, bong terjun dalam laut. Bandingan mudah macam itulah. Jadi dua-dua ni ada tahapan-tahapan nur sendiri, tahapan-tahapan hidayahnya. Ada yang memahamkan kita tentang Allah, ada yang menyelamkan kita ke dalam lautan makrifat. Itu jadi Syekh Ibn Attab membahagikan nur kepada dua jenis inilah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.